Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara Syahak Irina, saudara Zamari LC, saudara Syahak Ibrahim, begitu juga saudara Mustafa Ilyas. Terima kasih hadir sahabat malam. Saudara Mustafa, saudara Syahar, saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Kuih Seruh dari Pahang, saudara Pembalasan Masyar, hidup UMNO katanya, saudara Zainul Abu Bakar, saudara Azrul Jali, apa khabar saudara Azrul, Abiki, Abi Nur, Waalaikumsalam, saudara Fir Adman, begitu juga ada saudara Muhammad Radhi, saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Waalaikumsalam, saudara Sabarudin Din, apa khabar saudara Puan Nuraidah Kamarudin, saudara Ipuh tak, saudara Haji Azhar, Tuan Haji Azhar belum mana? Apa khabar Tuan Haji? Jangan lupa saudara subscribe ke Instagram, sebab saya lihat nampak gayanya dah awal tadi ada gangguan awal. Ya, saudara Fazil Rashid, saudara Raja Zainal Abidin, sekejap ada, sekejap tak ada ni. Saudara Joka, saudara Mat Adrin, saudara Muhammad Yusof, terima kasih. Saudara Azizul Mat Yusof dari Bangsa. Itu juga saudara Normah Amin, Waalaikumsalam. Saudara Mustafa di Instagram, Hazrul, saudara Amiruddin Amir, Rakhil Rid, begitu juga Pak Aziz Abdul Hamid dari Kuantan, Puan Nur Maria, semoga sihat walafiat, saudara Kamal Arifin, saudara Zul Mashal, saudara tadi baru nampaknya malam ini gangguan, ada saudara Supar Kamsi, saudara Muhammad Syaril, saudara Hamdan Mursdi, begitu juga saudara Azli Nordin, saudara Muhammad Syaril, saudara Cik Rusli. Lari ke Instagram saudara, jangan lupa like, share dan subscribe di Facebook ataupun di Instagram. TikTok pun ada juga, tapi TikTok selalunya besok saudara Kamarul Azhari, saudara Jeffrey Jeff, Cik Latif, salam dari Terengganu katanya. Saudara Abu Nems, Pak Pok Cham dari Shah Alam, saudara Joka Karim, saudara Kamarul Nagori, saudara Muhammad Azizan Ryan, selamat malam. Saudara Aizan Ahmad Azizan Ryan, begitu juga Nordin di Instagram. Saudara, saya nampak gayanya dah 5 kali dah tu. Saudara Ahmad Map, saudara Abu Samah, saudara Abu Manap, nampak gayanya gangguannya agak kerap lah saudara. Saudara Muhammad Syahrul, saudara Rizam Ciani, kita tak usah peduli lah saudara, dia nak ganggu lah, kita terus juga dengan urusan kita ya. Puan Aminah Jaafar, apa khabar Puan? Saudara Ibjah Abah, Ibjah, Waalaikumsalam Abu Nem. Begitu juga dengan saudara Nordin, saudara Muhammad Zain Ryan, saudara Aziz Azam, Joka Karim daripada Taiping. Joka Karim Taiping Mali katanya. Ini di Instagram. Saudara Abdullah Haji Syamsul, saudara Muhammad Damai dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya maaf. Tapi saya perlu memberi peringatan Instagram, sebab saya nampak ini kali ke-6 lah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia ganggu begitu mula saudara. Ya, tujuan mereka memutuskan mana yang penting supaya dicantum, kemudian seolah-olah saya mengatakan benda yang tak betul. Ini keadaan saudara. Baiklah saudara, saya terus memberi pencerahan ya. Saudara Puan Aminah, saudara Ahmad Zailan, saudara Pembela J, saudara Jamaluddin Bujang, saudara Norwich Aisyah. Baik saudara, hari ini hari Rabu, tanggal 28 September, hari yang ke-924. Sebagaimana saya katakan, saya sentiasa membilang hari, bilakah harinya kita akan menutupkan tirai jangkitan virus corona ini. Saudara, sebab tiba-tiba semalam nampak gayanya ada peningkatan. Dari laporan yang saya terima dari saudara Jamil Idris dan juga Rio dari Bisnis Melaya, kemarin 1186, dah cantik dah turun, tapi tiba-tiba semalam naik balik 1552. Tak tahulah saya macam mana nak buat ni saudara. Tapi saya harus memberi pencerahan ya. Angka kumulatif sekarang ni sudah menjangkau pada 4,834,560 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona ya. Saudara Mazlan Khalib, saudara Rozanil, Awang Yusof, saudara Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor saudara. Saudara Taram Shah, apa khabar saudara? Mua Putri Nordiana. Saudara, daripada laporan yang saya terima, terdapat peningkatan balik. Semalam dah susut dah cantik dah. Tapi semalam peningkatannya di 11 buah negeri.
Dia cuma susut di 5 negeri saja saudara. Dan Labuan nampaknya gagal bertahan pada angka sifar. Apabila Labuan semalam mencatatkan 8 jangkitan saudara. Di Perak ada peningkatan 119 ya saudara. Begitu juga di Selangor meningkat 323, wilayah Persekutuan juga meningkat 387 dan Sabah turut meningkat pada 164. Jadi angka di atas 100 ini masih lagi 4 negeri lagi. Dan kita mengharapkan supaya 4 negeri ini dapat di bawah 100. Itu nampak kalau itu boleh berlaku, maka besar kemungkinan lah kita menuju sifar COVID-19 ini. Jadi saudara, musim hujan, musim banjir dan sebagainya, berhati-hati dan jagalah kebersihan diri kita. Kalau kita keluar rumah, kalau rumah saudara ada banjir kilat dan sebagainya, balik rumah kena mandi, bersihkan diri, jaga keluarga kita. Saudara Aisyaka, saudara Syarudin Yahya, waalaikumsalam, salam dari Manjung. Saudara Syarudin Yahya, saudara Manap Talib, Puan Salina. Apa khabar orang Manjung? Saudara Syarudin. Abang Tony Durian. Saudara Abdul Rahman, pihak pembangkang rancak sekarang ni, betul. Biarlah mereka buat ceramah sana sini tiap-tiap hari. Lagi ramai, lagi seronok kita dengar. Meriah nampak gayanya. Landscape politik kita semakin meriah saudara. Cuma yang saya harapkan teman-teman jaga kesihatan diri kita, jaga kebersihan. Kalau hadir nak dengar, pergilah dengar, tak ada masalah. Kita tak menahan supaya kita dapat mendapat gambaran yang sebenar. Yang mana yang benar, yang mana yang betul, yang mana yang maki hamun. Itu keadaannya saudara. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Jamil Idris dan saudara Rio yang tak henti-henti menghantar kiriman pada saya saban hari saudara. Without fail saudara. Baik. Usai pencerahan COVID, kita masuk seketika berniaga saudara. Berniaga ni paling penting saudara Bonda Durani. Kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar memasarkan setangi bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Saudara, samping itu, kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, jangan lupa boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177714300. Bila berhubung dengan Siti Farehah, saudara Asra'i Saleh, Pangeran Arsyad rasanya ni dari Brunei mungkin. Assalamualaikum. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap saudara. Orang Brunei nak rasa pun boleh. Boleh dihantar, dipost saudara. Dan sesuai untuk jadikan lauk, untuk makan dengan roti boleh. Nak makan dengan capati pun boleh. Sedap saudara. Dendeng manis Siti Farehah. Begitu juga bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang. Ini untuk Lembah Kelang saja. Kalau anda mau bekalan buah-buahan, terus dihantar ke rumah saudara, hubungi Syauqi di talian 0123507703. Macam-macam buah-buah dia ada. Tapi buah-buah tersebut grade-nya AAA dan harga di bawah harga pasaran. Makanan kegemaran saya jangan lupa, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Murah, sedap, rangup, manis, pedas dan mengasyikkan bila makan. Harganya murah, mampu milik saudara. Sambil mendengar labun saya ni, makan sikit-sikit. Popiah Sira Lady Maria ini memang mengasyikkan. Dan akhir sekali, bagi teman-teman yang nak berniaga, boleh hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288. Tim Nur Aisyah ini sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen di kawasan anda, kerana mereka memasarkan produk kosmetik wanita yang mesra wudu ataupun tidak membatalkan air semayang kerana tanpa alkohol. Produk pada Instagram saya, Puan Rubiah Husin, Saudara Hanan Samsi, Saudara Ramli Abdul Rahman. Terima kasih saudara. Itulah tadi seketika untuk kita punya segmen e-commerce. Dalam segmen e-commerce pun Jacob nak ganggu lah saudara. Muzaffar Anas, Rohani Jonit, Rusli Yunus, Al-Hadad Said. Begitu juga dengan salam Syuk Suhamas Mazin, Cik Nen Bidin. Apa khabar Cik Nen? Edi Rozi, Mahusin Dolah, Muhammad Azhar. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan saudara. Sekali lagi saya nak jelaskan saudara, jangan kata saya ni ustaz, sebab saya bukan orang yang
berkelayakan ataupun mendapat ijazah untuk bercakap soal agama. Tapi saya hanya membacakan kiriman teman-teman kita, sebab saya pun berkawan saya dengan ustaz-ustaz. Kita bukan je kawan kita ni satu lapisan saja. Orang masjid pun kita rapat. Ini saya terima kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang sesuai untuk saya bacakan dalam naluri kehidupan, supaya boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, saudara. Sebenarnya, saudara, kemampuan seseorang untuk melaksanakan sesuatu tugas itu tidak sama. Ia bergantung pada keadaan. Jadi untuk memastikan sesuatu tugas itu sempurna dan diredai oleh Allah SWT, ia mesti dilakukan dengan ikhlas, dengan rela hati, dan bukan kerana dipaksa ataupun terpaksa. Andai kita melakukan sesuatu hanya kerana mengharapkan keredaan Allah, pastinya ia akan memperoleh ganjaran pahala dan terlaksana dengan baik. Tapi kalau kita lakukannya tanpa ikhlas, apa sahaja yang kita lakukan, ia akan menjadi sia-sia, saudara. Selain dari itu, saudara, selain ingin mendapatkan keredaan Allah dengan melakukan sesuatu mengikut kemampuan, perlu juga diambil kira untuk memastikan ia dilaksanakan dengan sempurna. Jangan kerana Tuhan, kerana Allah. Kita buat kerana Allah tapi sambil lewa, tak boleh, saudara. Sama ada perkara itu kecil atau besar. Dan lebih-lebih lagi sekiranya ia memberi manfaat kepada orang lain, sudah tentu berganda-ganda lah ganjaran pahala yang kita perolehi. Ya, saudara Mazmail, sejahat-jahat halia yang menyamar sebagai ayam dalam makanan, teruk lagi cili hijau yang menyamar sebagai kacang hijau. Saudara Mazmali, saya nampak kiriman tadi tu. Saudara, itu peribad ini apa, mutiara kata lah tu. Ya, saudara Rahmat Labu, saudara Mimah Kitchen, saudara Haji Muhammad Nasir, salam, okey. Janji, jangan janji dicapati, tak tahulah Tuan Haji Mat Nasir, ya. Baik, saudara, jadi dalam kehidupan kita ini, kita berhadapan dengan dua keadaan. Pertama, kita melakukan sesuatu itu kerana suka-suka. Dan kedua, kita melakukan dengan tidak. Hanya, saudara, naluri manusia ini kebanyakannya suka melakukan perkara yang ditegah. Dan mereka tidak suka melakukan perkara yang disuruh. Melakukan perbuatan maksiat walaupun ditegah. Manakala untuk melakukan kebaikan jarang dilakukan, walau ia diganjari pahala yang berganda. Jadi untuk menjadi insan yang mencapai tahap kesempurnaan, kecuali melakukan perkara yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang di akhirat nanti. Sebab sini pencerahan dalam segmen naluri kehidupan. Pun anda nak ganggu, ganggulah. Saudara, namun akibat tidak mahu melakukan perubahan, ramai di antara kita sukar untuk maju. Kita selalunya gagal dan kecewa. Jadi mereka yang rela dan ikhlas melakukan sesuatu, lazimnya akan berjaya keluar dari ruang lingkup kehidupan yang seringkali menyempitkan di dunia dan di akhirat. Saya kadang-kadang bila saya buat segmen ini, janganlah ganggu. Nak ganggu waktu saya kat politik, saya be a gentleman. Kalau rasa nak menyanggah saya, sila kirim, tak ada masalah. Saya nak live, saya tak tahu. Itu yang kadang geram juga jekom-jekom ni, saudara. Tapi tak apalah, saudara. Jangan saya nak melayan dia, awal-awal bagi saya marah naik angin. Ya, saudara Ismailis, saudara Maznah Cik Mat, saudara Mat Hatta. Saudara Asri Yusof, saudara Zulkifli Zul, Ikwan, saudara Puan Nuria Asyad dari hutan Melentang. Saya kadang-kadang jekom-jekom ni kan, saya maki kan, tak sedap juga kan. Saya tak seronok lah, saudara. Kita negara demokrasi, anda bebas untuk melakukan apa saja, tapi bukan mengganggu urusan orang. Itu persoalannya. Ya, saudara Awaluddin Aziz, saudara Muhammad Atta. Baik, saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Saudara, binatang tidak mungkin mampu menguruskan rezekinya, melainkan semua itu didatangkan oleh Allah kepadanya. Begitu juga kita manusia. Seharusnya kita insaf bahawa rezeki itu milik Allah dan datangnya dari Allah. Ingat tu, saudara. Bukan milik kita. Saudara Azinuddin sabar. Saya memang sabar, tak ada masalah, saudara. Cuma kadang-kadang saya bersimpati dengan teman-teman yang sedang sedap-sedap mendengar pencerahan diganggu. Tambah-tambah lagi saya marah bila ganggu segmennya, segmen naluri kehidupan untuk menyedarkan ummah. Saudara, kalau bercakap soal politik ni, saudara nak sanggah, saya sanggah lah, tak ada masalah. Nak ganggu-ganggulah. Kita tahu, tapi bukan ini caranya kalau kita nak berpolitik, saudara. Kita harus saling ingat mengingati. Bukan apa, pencerahan saya tak ada pun saya macam orang lain nak maki hamun. Saudara, saya nak menceritakan pandangan saya dan sebagainya.
Dan malahan saya sentiasa mengingatkan tanpa, without fear of favor. Saya juga mengingatkan pimpinan negara supaya pemimpin negara jangan berbelanja tanpa had. Kerana saya bimbang kalau mereka berbelanja tanpa had wang negara, negara boleh muflis. Itu cerita dia. Artinya saya menegur pimpinan negara. Bukan sekadar nak membodik, mengampu dan sebagainya, saudara. Baik. Bagaimanapun saudara, bicara kita malam ini, tajuknya mudah. Itu barang lama, order baru. Kalau di Indonesia tu order lama, order baru. Sekarang ni, barang lama, order baru. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Puan Rashidah Ahmad, Hasri Yusof, Ar-Azmi Derani, Tok Ayah Kuala, katanya, saudara Rosli, Ruslita, saudara Mar Hakim, saudara Iman Safaro, Sejati Norid. Jangan lupa saudara, IG pun kena ganggu juga. Tak tahulah saya, Instagram pun diganggu, tak tahulah, memanglah tangan-tangan mereka cukup gatal untuk mengganggu. Tak apa saudara, teruskan. Saya akan meneruskan pencerahan saya. Biarlah orang nak ganggu-ganggulah. Baik saudara, kita masuk segmen pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, jauh dari Perlis, mengantar kiriman setiap hari, perkongsian pantunnya bersama dengan kita. Kata Pak Nazil, ikan lidah si ikan kerapu sama beli ikan kelisa. Kalau sudah biasa menipu, berulang kali tidak terasa. Jadi kalau mereka yang selalu dah biasa menipu ni, jadi buat macam mana pun, berkali-kali pun, dia tak terasa. Orang yang tak biasa menipu ni, sekali dia rasa dia menipu pun, dia dah risau. Tapi kalau dah biasa menipu, faham-faham sajalah siapa yang dimaksudkan oleh Pak Nazir itu terpulang. Pak Nazir cuma menegur. Katanya kalau sudah biasa menipu, berulang kali tidak terasa. Tambah Pak Nazir lagi, dari penanti ke buta kanan, ke rumah rakan pernah sekerja. Kalau hati sudah berkenan, sanggup melakukan apa saja. Itu biasalah saudara. Kalau kita dah berkenan dengan anak gadis orang, buat macam mana pun tak dapat tengok dia sehari, tengok bumbu rumah pun jadi. Begitu juga kalau dah berkenan dengan parti mana-mana pun, maka mereka sanggup melakukan apa saja. Cuma saya selalu mengingatkan, be gentleman, saudara Nazar, saudara Mak Aisyam Sudin, saudara Mak Zaid, saudara Zizi Muhammad di Instagram. Begitu juga saudara Mak Kamal, saudara Ismail Manap, Moh Amaci, Pak Hariri Yang Cik. Semoga sihat wafiat semua. Saya saudara Hazri Nayan. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan ini, saya perlu mengingatkan bahawa mereka yang menyunting semula ataupun mengantar kiriman kepada saya, pastikan anda menggunakan bahasa yang baik. Kalau anda menyunting, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun tulisan-tulisan anda yang muncul dalam face ini, kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk memantau. Ini adalah pencerahan politik, matlamatnya lain tak ada. Hanya sekadar memberi pencerahan. Pun itu pun diganggu dia orang, ganggulah. Nak buat macam mana saudara? Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu prinsipnya saudara. We must agree to disagree. Artinya apa yang saya lontarkan, apa yang saya informasikan, kalau anda tak bersetuju, tak ada masalah. Kalau anda bersetuju, alhamdulillah. Kalaulah anda rasa mahu berkongsi fikiran, boleh hantar kiriman. Kalau sempat saya baca, saya baca. Ya, saudara Edi Hassan, saudara Awad Muhammad, salam. Saudara Colin Osman, Madam K, Nazar, saudara Puan Nurliza, siang tadi Kuli ada buat press conference. Saya tak dapat tahu. Puan Nurliza saya tak tahu dan saya tak dengar. Selalunya kalau dia buat press conference, telefon tak ada pun. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin saya ketinggalan. Ya, saya bukan pegawainya. Saya hanyalah sahabat yang kadang-kadang hari Jumaat panggil solat Jumaat dengan dia, saya pergilah. Kalau dia ajak makan tengah hari, saya pergilah. Kalau ada press conference ke urusan politik, itu urusan beliau. Saya tidak. Begitu juga saya dengan Presiden UMNO pun, saya hanya bersahabat. Apa salahnya kita bersahabat, saudara? Saya bukanlah warga tingkat 38. Sebab itu kalau tak betul, kita sahabat, saudara. Saudara Wan Mu'alimi, terima kasih. Saudara Salihuddin Yakin, saudara Anti Ali, Darmaneri, ya saudara. Baik. Selepas pencerahan malam tadi sebenarnya saya terkejut. Sebab cuaca sebenarnya sepanjang hari semalam panas. Tiba-tiba dalam kepanasan, hujan lebat selebat-lebatnya di persekitaran kawasan tempat tinggal saya. Dan rupanya
kesan daripada hujan lebat semalam, malam tadi saya dalam pukul 1.30, pukul 2. Kesannya 4 sungai dilaporkan melebihi paras bahaya di Selangor. Jadi menurut laman web info banjir Jabatan Pengairan dan Saliran, setakat jam pagi tadi, sekitar jam pukul 8 pagi, keadaan semua sungai itu masih terkawal dengan trend menurun. Mudah-mudahan malam tak ada hujan. Kalau hujan lagi tak tahulah. Dan Sungai Kelang, di mana Kelang merekodkan bacaan agak tinggi, iaitu 3.41 meter melebihi paras bahaya, berbanding paras biasa iaitu 2.2 meter. Selain itu, Sungai Rasau di Tugu Kris mencatatkan bacaan 3.90 meter melebihi paras amaran. Begitu juga Sungai Tengi di Pekan Tanjung Karang dan Sungai Selangor di Teluk Penyamun. Ada nama tempat Teluk Penyamun ya. Juga melebihi paras amaran dengan bacaan masing-masing 2.30 meter dan 2.62 meter. Dari itu bagi Kuala Lumpur, keadaan air sungai dilihat masih berada pada paras normal dan terkawal. Jadi bagaimanapun kalau berlaku hujan malam ni lagi, besar kemungkinan ada berlaku banjir kilat. Saudara, sebab malam tadi hujan lebat, saya risau juga. Janganlah berlakunya banjir kilat yang membahayakan teman-teman kita, saudara. Baik, saudara, itulah kedudukan cuaca negara kita. Negeri lain saya tak tahu, tapi kabarnya Johor juga sudah pun mempersiapkan. Kerajaan Negeri Johor, Dewan Pimpinan Dato' On Hafiz lah pun mempersiapkan jentera ataupun tenaga-tenaga di seluruh negeri Johor dalam keadaan bersiap siaga bimbang kalau berlaku hujan. Tapi katanya ada juga banjir kilat di setengah tempat. Saudara, jadi bagi anda yang tinggal di kawasan rendah berhampiran dengan sungai, kerana paras air besar, air laut juga tinggi sebelah pagi. Jadi saudara berhati-hati. Kalau anda bekerja, macam besok nak pergi kerja, nak meninggalkan rumah, pastikan letakkan barang-barang berharga di tempat yang mudah kita ambil. Dan ingat pada anak-anak, kalau banjir, kilat, ikutlah arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jangan tunggu di rumah lama-lama. Saudara, kita berdoalah agar tiada bencana yang besar menimpa negara kita, saudara. Baik, saya cuma melihat, saudara, sejak daripada hari Jumaat lepas, saya dah mewawarkan, saya menyatakan, saya memberi peringatan kepada anda. Ya, saudara, tadi Menteri Kewangan dia bercakap dalam Instagram, saya tengok. Dah ada pula istilah, tapi kali ini bukan Makcik Kem, Makcik Limah, tapi nasi lemak. Makcik Ros di kampung, Makcik Limah di Kuala Lumpur. Dia membezakan antara nasi lemak di Kuala Lumpur dengan nasi lemak di kawasan luar bandar. Bantai kau lah, Tengku Zafrul. Kita cuma nak tahu apa perancangan, sebab dari hampir RM4.57 bagi $1 Amerika yang didagangkan wang kita Jumaat lalu, tapi hari Isnin 2 hari lepas dia terus menjunam $1 RM4.60. Dan pagi tadi, waktu pagi tadi hinggalah petang tadi, keadaannya terus merosot kepada $1 Amerika bersama dengan RM4.63. Ini sudah melepasi paras berjaga-jaga. Jadi saya harapkan Tengku Zafrul jangan lagi bercakap soal nasi lemak Makcik Lemah ataupun nasi lemak Makcik Ros. Nanti saya gelar anda Menteri Kewangan nasi lemak pula. Ini saya cakap terus terang, walaupun beliau warga UMNO, kalau tak betul tak betul. Sebab kita nakkan sentuh mesti menyantuni ekonomi negara. Sama katanya saya dapat kabarnya reserve antarabangsa Bank Negara turut menurun kepada 100 masa itu tukarannya adalah RM4.50, iaitu pada 15 September 2022 daripada 182 bilion pada 30 Ogos. Jadi 30 Ogos 182 bilion susut pada 163 bilion. Ini dolar Amerika, saudara, bukannya ini reserve antarabangsa kita dalam dolar Amerika. Dan pada bulan Mac lalu reserve antarabangsa kita berjumlah 115.2 bilion. Reserve emas kita sebenarnya cuma ada lebih kurang 2 bilion saja. Apa nak jadi kalau ringgit terus jatuh? Ini kegusaran saya. Tapi bila dengar tadi Menteri Kewangan bercakap soal nasi lemak, membezakan, dia kata ada 56 item keperluan rakyat
yang apa menentukan kadar inflasi tak samalah dia kata. Kalau banyak orang makan ayam, banyak beli ayam, tak sama dengan pembelian harga kasut dan sebagainya. Bukan itu caranya. Saya rasa bukan itu untuk dijelaskan pada rakyat. Rakyat nak tahu satu saja. Pertama, apakah bahan makanan cukup? Ini food security. Yang kedua, mampukah kita menangani harga itu di bawah paras yang mampu diperoleh rakyat. Ketiga, bagaimana kedudukan ekonomi rakyat. Bagaimana kerajaan nak membantu rakyat yang terkesan. Ini yang kita nak tahu. Sebab itu rakyat hari ini sudah pun mula meminta agar kita, yang mana mereka yang berkelaikan ribu dalam kumpulan wang simpanan pekerja, izinkanlah mereka mengeluarkan sekali lagi sekitar 10%. Kalau 50,000 baru RM5,000 saja. Sebagai usaha kehidupan, menyantuni kehidupan yang semakin sukar. Malahan saya juga dapat laporan kumpulan wang simpanan pekerja caruman 11% itu dikenakan pada setiap pekerja, sepatutnya kekal kalau 9%. Saya dipahamkan bahawa kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi menuntut agar setiap pekerja mencarum sejumlah 11%, majikan 12%. Kenapa nak dicarumkan waktu sekarang? Kita tak boleh potong langsung. Mereka yang bekerja, caruman biarlah kekal 9%. Walaupun 2% dalam keadaan sehari ini, saudara. RM10 pun begitu menilai pada kita, saudara. Jadi saya haraplah Menteri Kewangan kena lihat semua aspek. Jangan bezakan nasi lemak Makcik Limah di Kuala Lumpur dengan nasi lemak Kak Ros. Aduh, letih lah macam ni. Ini kalau kita kata Menteri Cak Ayam, dia marah, saudara. Okey, itu bab ekonomi. Cuma yang saya hairan, ini orang duk bantah, orang duk balon apa kerajaan, kononnya. Semalam saya dengar lagi penceramah daripada Parti Keadilan Aisyah. Dia kata jangan berikan Barisan Nasional memerintah kerana tak mampu untuk mentadbir negara. Tiba-tiba saya dapat Portal Malaysia Kini mendedahkan di Selangor, itu negeri yang ditadbir oleh Parti Keadilan. Kerana Portal Malaysia Kini mendedahkan beberapa pemaju telah dalam menjalankan 27 plot kuari di kawasan hutan simpanan Bukit Lagung di Selangor. Antara beberapa kawasan hijau yang masih kekal di Lembah Kelang adalah hutan simpanan Bukit Lagung, terletak di barat laut Kuala Lumpur. Jadi projek pendedahan rimba RDP baru-baru ini mendedahkan bahawa seluas 887 hektar ataupun 1,657 padang bola saiznya, ya saudara. Katanya akan ditebang untuk memberikan laluan kepada kuari. Apa hal ni? RDP iaitu Badan Pemerhati yang mengumpul dan menjejaki penebangan hutan di seluruh negara, mendedahkan bahawa tanah hutan simpanan di Rawang dan Sungai Buloh dijual secara dalam talian. Pula dah. Siasatan Lanjut Malaysia Kini mendedahkan 3 pemaju berkenaan mempunyai kaitan dengan Kerajaan Negeri Selangor. 2 daripadanya adalah anak syarikat yang ada kaitannya milik penuh Kerajaan Negeri, itu MBI dan Pemodalan Negeri Selangor. Kedua-duanya dipengusikan oleh Menteri Besar Amirul Syahri. Pemaju ketiga dimiliki oleh Koperasi Jabatan Pertahanan Negeri Selangor. Jadi menurut laman webnya, keanggotaannya terbuka kepada kaki tangan semasa atau pesara Jabatan Pertahanan Selangor. RDP mendapati tanah hutanan simpanan Bukit Lagung dijual pada harga RM150,000 seekar di laman web. Di laman webnya katanya HPROP, EDGEPROP. Jadi secara keseluruhan sejumlah 40.468 hektar hutan simpanan sedang dijual di laman web untuk tujuan kuari. Macam mana tu? Sebab itu saya kata jangan UMNO, Barisan Nasional dah tak sesuai lagi mentadbir. Jangan. Saya selalu menyatakan kalau boleh kita harus bercerita apa yang nak dibuat, bukan menyalahkan orang. Zaman sekarang ni masanya bukan untuk menunding jari. Seringkali saya katakan kepada diri kita, Aisyah, you are mother now. Sekarang ni anda adalah ibu. Saya malahlah nak serang anda secara peribadi, sebab anda pun kabarnya tinggal di Lumut, kampung saya. Banyak juga cerita-cerita yang boleh dikorek. Kalau nak, kita tak mahu. Bagi saya tak perlulah. Turun ke gelanggang, anda bijak berbicara untuk menarik perhatian.
Katakan, Parti Keadilan jika diberi kesempatan untuk kita mentadbir, kita nak tadbir negara begini, begini, begini. Kita nak mentadbir negeri begini, begini, begini. Lebih baik daripada cerita, orang Datuk Najib menangis, air ngoh dia jatuh ke bawah, naik balik. Kenapa nak menceritakan satu benda yang jijik? Kenapa nak melakukan pembohongan dalam ceramah-ceramah anda? Saya bukan saya tak ikuti, saudara, saya dengar. Sebab itu sekarang ni kalau ceramah Rafizi ni saya dah mula tak ada cerita lain lah. Baru ni dia kata ada pendedahan lagi menggemparkan cerita tabung haji. Buatlah. Apakah itu berlaku era waktu Barisan Nasional atau era Kerajaan Pakatan Harapan? Dan kalau betul-betul lah Rafizi ni nak dedahkanlah juga apa berlaku pada Hakim Nazlan. Dedahkan juga apa yang berlaku pada Zeti dan suaminya, serta kaum kerabat mereka yang terlibat dalam YNDB. Jangan sebut serta YNDB satu saja, saudara. Saya rasa tak betul lah. Jangan sampai nanti, saya khawatir lah juga nanti kalau kita bercakap lebih-lebih nanti, pimpinan negara dia buat macam kerajaan di Sri Lanka. Sebab di Colombo hari ini, kerajaan Sri Lanka mengarahkan supaya penjawat awam tidak mengeluarkan pendapat mereka di media sosial. Mereka dah teruk lah Sri Lanka sekarang ni. Jadi menurut Kementerian Pentadbiran Awam dan Pengurusan, larangan bercakap kepada pemberita telah pun berkuat kuasa di Sri Lanka. Ini dikeluarkan berikutan bahawa adanya dakwaan pegawai kesihatan wilayah dan guru bahawa puluhan pelajar pengsan di sekolah kerana kekurangan makanan. Ini realitinya. Saudara, jadi kalau itu pun disekat, tak tahulah saya. Itu yang sedang berlaku di Sri Lanka sekarang ni. Kerajaan yang dipimpin oleh Gotabaya Rajapaksa. Bukan, daripada pengunduran Gotabaya Rajapaksa pada Julai lalu, dan dipimpin oleh pemimpin yang lain, iaitu Ranil Wickremesinghe. Mereka telah mula menggunakan kekerasan terhadap penunjuk perasaan dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan agar tidaklah sampai ke tahap itu. Saudara, jadi cuma penceramah-penceramah. Saya tahu Terak Rafizi jalanlah, tak ada masalah. Lebuh raya yang disediakan dibina oleh UMNO Barisan Nasional. Kan sedap bawa kereta daripada Johor sampai ke Perlis, daripada Perlis pergi ke Melaka, nak pergi ke pergi ke Pantai Timur, tak ada masalah. Jalanlah, tetapi jangan taburkan fitnah pada rakyat. Cerita yang benar, sebab rakyat dahagakan. Perancangan mereka pun nak dengar. Sekurang-kurangnya bila balik rumah, balik daripada mendengar ceramah anda yang sedap-sedap, yang digaul dengan cerita macam-macam tu, sekurang-kurangnya bolehlah dihadamkan untuk keluarga. Bukan ikut maki hamon. Jangan kita mendidik rakyat kita dengan ayat-ayat tergajang, haram jadah. Itu bukan bahasa, bukan budaya kita. Sudah-sudahlah kita mengalami pilihan raya 2018 dulu, maki hamon dan sebagainya. Nak dibangkit-ungkit lagi pun sekarang ni Datuk Seri Najib pun berada di penjara. Apa nak cerita lagi, saudara? Itulah saya kan keadaannya sekarang. Dan kita kena lihat, saya patutnya kena tangani sekarang. Pimpinan ahli-ahli politik yang sedang berceramah harus mengutarakan apa kita nak buat. Kerana Reuters melaporkan bahawa niaga hadapan minyak sawit Malaysia sekarang ni mencecah pada paras terendah dalam tempoh 15 bulan. Ini paling penting. Ini yang paling penting. Retinya, kontrak penanda aras minyak sawit bagi pengantaran Disember di Bursa Malaysia derivatif susut pada 58%. Tidak lagi 6,000 sekarang, dah tinggal RM3,344 untuk 1 tan. Ini keadaan. Ini perlu ditangani. Rakyat nak tahu, warga Fedah nak tahu. Bukan hanya maki hamun. Jangan begitu, saudara. Cuba jelaskan. Sepatutnya nasihatkan supaya warga Fedah berhati-hati, tingkatkan input, jangan bergantung hanya kepada tenaga asing. Kalau yang dulu kita sanggup berkorban, warga Fedah, Puan, saya tengah live, Puan. Raja daripada Ipoh, dia kesalam pada semua. Minta doa supaya anda semua mendoakan, sebab katanya dia akan jalani pembedahan mata. Saya tengok ada mesej tadi. Itulah, saya kadang-kadang teman-teman kalau boleh nak telefon saya waktu saya live ni, lagilah pemikiran saya.
Saudara Nochu, saudara Norit, saudara Hanam. Ya. Jadi saya balik kepada keadaan gini, saya mengharapkan agar pimpinan dalam Parti Keadilan ataupun Parti Berbumi ke PAS ataupun DAP maupun Amanah, tolong bercerita pada rakyat. Cerita yang benarnya bagaimana keadaan sekarang ni, untuk dalam contoh Disember akan datang, harga kelapa sawit sudah melepasi parah di bawah RM3,430 setan. Ini tentulah akan turut menjejaskan kehidupan warga Felda dan penanam-penanam kelapa sawit. Jadi sepatutnya bagi tahu pada mereka, jangan kita bergantung lagi dengan tenaga kerja dari luar. Seandainya warga pertama dulu mereka sanggup bergembun, berperang dengan gajah, berjuang dengan rimau, dengan ular sawa, mewujudkan kawasan tersebut, dan akhirnya hari ini kita dapat lihat sejana mata memandang indahnya ladang kelapa sawit. Maka sekarang kita minta pengorbanan sedikit saja. Tolong usahakan sendiri. Jangan kita duduk di rumah, kita relax, kita cari orang untuk mengerjakan. Keadaan tidak tenteram hari ini. Saya rasa lebih begitu. Bagi saya lah, saya melihat itulah cara terbaik daripada maki hamun. Ini cerita lain tak ada, maki sana, maki sini. Tak tahulah saya. Sebab saya tengok bursa Malaysia pun jatuh saya. Bursa saham Malaysia sudah jatuh pada tahap yang paling terendah, iaitu pada paras 1,400. Ini menandakan ekonomi kita dalam keadaan yang semakin nazak. Saya harap pimpinan negara juga harus memikirkan. Sebab itu saya awal-awal tadi saya memberi kritikan kepada Menteri Kewangan. Jangan lagi bercakap soal nasi lemak Makcik Limah dengan nasi lemak Kak Ros. Itu bukan caranya. Saudara Zul Ramzul ambil susu getah pun time hujan. Saudara Zul Ramzul begitu juga. Harga komoditi semakin mengusut. Semalam saya dah bagi tahu bagaimana bahan-bahan pembuatan juga sudah kurang mendapat pasaran. Kesan daripada masalah impak, masalah ekonomi dunia. Kita harus mengingatkan rakyat. Politik tak ada masalah. Tapi bukanlah politik. Apa nak cerita? Saudara nak cerita soal YMDB. Okey, kita terima. Ceritalah pasal YMDB. Apa penghasilan untuk rakyat? Perkara sedang berjalan. Pembicaraan insya-Allah sekali lagi saya akan jelaskan lagi. Pembicaraan masih lagi berjalan. Jadi apa ceritanya? Apakah mau dilihat pentas politik hari ini yang berselerak di seluruh negara ini sebagai pentas wayang kulit, Pak Long dengan Wak Dogo, ataupun pentas JK Barat, mu maki aku makimu, begitu? Tak sepatutnya saudara. Sebab itu saya melihat kenyataan daripada Presiden UMNO jelas. Sebab dia kata sekali lagi, macam semalam Tan Sri Muhyiddin menjelaskan mengenai keberkesanan Majlis Perluan Negara yang dipimpin olehnya. Tapi kali ini dia menyalahkan kerajaan pula. Ini keadaan saya. Kita merasakan kurang senang. Seperti yang dinyatakan oleh beliau sebelum ini, Presiden Datuk Seri Zahid pernah berkata bahawa MPN perlu dibubarkan. Menghabiskan boreh saja. Sebab adanya Majlis Pemulihan Negara, tentulah ada kaki tangannya, ada yang gaji, mesyuarat, melibatkan wang. Wang itu lebih baik dibelanjakan untuk menampung kehidupan rakyat. Sebab tak ada apa pun. Fungsi MPN bercelaru. Pengurusi MPN bukan seorang Perdana Menteri. Saudara, tak boleh buat apa. Malahan kadang-kadang dilihat melemahkan majlis itu sendiri. Jadi menurut Datuk Seri Zahid, dia kata bubarkan saja. Yang terbaik tak ada keperluan. Sebab daripada dapatannya, dari situ banyak daripada 69 cadangan, 16 saja boleh pakai. Tapi bila kabinet melaksanakan cuma 16 daripada 69, dia menyalahkan Perdana Menteri. Jadi saya rasa dalam keadaan begini, yang penting sebenarnya bukan idea apa semua. Yang pentingnya negara perlu melakukan kestabilan politik. Itu yang paling penting. Bukan untuk menyalahkan orang itu, orang ini. Saya terima kasih. Bila saya tengok, alhamdulillah saya tengok. Apabila Ketua Pembangkang, saudara kata saya memuji Saudara Ibrahim, tidaklah saudara. Kalau yang betul, kata betul lah. Sebegitu ramai ahli parlimen hari ini
Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menghantar surat kepada Perdana Menteri dan Speaker, iaitu supaya membenarkan usul isu kenaikan barang dan kejatuhan mata wang negara dibahaskan di Dewan Rakyat yang akan bersidang pada 3 Oktober nanti. Itu sepatutnya tempatnya untuk kita membicarakan persoalan kehidupan rakyat adalah Parlimen, supaya dapat satu dasar yang dibentuk, dipersetujui, dilaksanakan. Saya berterima kasih pada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana kepekaan beliau. Tapi bagaimana yang lain? Mana pimpinan DAP, mana pimpinan Amanah, mana pimpinan PAS, malahan mana wakil-wakil rakyat UMNO yang berada dalam kluster mahkamah? Mana pimpinan parti-parti politik yang lain? Jangan hanya sekadar mengutarakan maki hamun orang. Saya nampak bila dia mengatakan bahawa beliau telah pun mengutus surat semalam yang meminta Perdana Menteri selaku Ketua Majlis Dewan Rakyat mengambil tindakan segera untuk menangani krisis tersebut yang menjejaskan kehidupan rakyat. Terima kasih. Syabas kita ucapkan. Sebab itu saya katakan saudara, kalau yang baik, baiklah saudara Yusof Drama. Saya tak usahlah kita sebut perkataan begitu saudara Yusof. Bagi saya, kalau dia baik, baiklah. Kalau tak baik, tak baiklah. Cuma saya katakan bahawa beliau pergi hadir ke majlis-majlis ceramah sebagainya, duduk nak segadang, nak terajang itu bukan bahasa seorang statesman. Itu bukan bahasa seorang pemimpin yang diharapkan satu ketika boleh jadi pemimpin negara. Saya menegur. Sebab saya hari ini saya menguji kerana jelas, kerana permasalahan ini ternyata ia amat memberi kesan kepada rakyat. Ini paling penting, perlu dibahaskan. Daripada bercakap itu ini apa semua, nak buat itu, nak buat ini, kehidupan rakyat penting. Dan sekarang ini dapatan saya ini kita menyentuh soal kononnya nak dibentangkan bajet. Apa kata ke speaker? Menurut speaker, iaitu Tan Sri Azizan Harun, dia kata rang undang-undang perbekalan 2023 atau boleh pun dikenal sebagai bajet yang dijadualkan dibentang Jumaat depan. Katanya kalau diadakan pilihan raya, maka perlulah dibentang semula di Parlimen jika rang undang-undang itu belum diluluskan kerana adanya pilihan raya umum. Jadi sebab itu saya katakan tak ada keperluan untuk bercakap soal bajet. Yang penting sekarang ni buat pilihan raya dulu. Ini dijelaskan oleh speaker. Dia kata kerajaan baru yang terbentuk selepas pilihan raya umum nanti, maka perlu membentangkan semula rang undang-undang berkenaan bagi bacaan kali pertama dan seterusnya. Kalau ada pilihan raya, maka akan ada satu kerajaan yang baru. Maka kerajaan yang baru perlu buat bacaan pertama semula. Jadi sebab belanjawan tidak mengikut kerajaan dan ia tidak mengikat kerajaan mana-mana, dia akan ada bacaan pertama yang baru, kerajaan baru terbentuk oleh menggunakan draft rang undang-undang. Dia boleh gunakan juga draft rang undang-undang yang sama. Jadi bagi saya lah kadang begitu tak ada keperluan lah. Soal nak bangkit soal bajet 2003, bajet 7 bulan, macam saya kata semalam lah. Kalau ia ditentang oleh orang, tak pasal-pasal, maka kerajaan itu runtuh. Jadi tidak ada keperluan. Jadi soalnya Tengku Zafrul nak bentang tak bentang bajet itu terpulang pada anda lah. Jangan pula dalam bajet nanti sebut pula Makcik Limah dan juga Makcik Ros dengan nasi lemaknya. Rakyat Malaysia bukan meletakkan ekonomi pada nasi lemak yang berhormat. Mula Tengku Zafrul. Baik saudara, saya terima juga satu kiriman daripada sahabat saya. Dia mantan Timbalan Menteri satu ketika dahulu. Pagi-pagi ni saya baca betul juga, sebab semalam saya ada menyentuh tentang ucapan, kenapa ucapan yang membawa Perdana Menteri tidak mendapat liputan daripada warga antarabangsa. Malahan Dewan dilihat kosong waktu beliau berucap. Rupa-rupanya barulah saya dapat tahu bahawa menurut peraturan di Bangsa-Bangsa Bersatu, cuma membenarkan 6 sahaja ini lingua ataupun bahasa dalam perbahasan dalam unggah, iaitu bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, Rusia dan Sepanyol. Ini saja 6 bahasa saja yang diizinkan, yang digunakan kelazimannya di persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seandainya kita menggunakan bahasa yang lain, maka menjadi tanggungjawab kita untuk menyediakan jurubahasa atau penterjemah kepada ucapan itu,
di 6 bahasa. Ini keadaannya. Jadi bila dia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sabri bercakap dalam bahasa Melayu, bagus, bukan tak bagus, tapi sepatutnya mesti ada 6 penterjemah yang akan menterjemahkan ucapan tersebut sewaktu beliau berucap. Barulah ada pemimpin negara dengar, oh begitu. Ini tidak ada. Bila tidak ada penterjemah, maka mereka keluar dewan. Mereka pun tak faham. Di samping itu, media-media antarabangsa pun tak dapat pick up. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia kata basically ni dia kata susahlah kalau begini sikap kita tak tahu ke mana sebenarnya. Memang ucapan tu ada isinya, saya dengar juga ada isinya, tapi kadang-kadang kalau orang tak faham, tak kesampaian lah. Saya letakkan permasalahan ini kepada para pegawai dan orang keliling yang awak pada menteri yang hanya cakap yes bos, baik bos, bagus bos. Malahan ada saya tengoklah dalam laman media sosial memuji. Setakat puji dalam media sosial je lah. Rakyat yang lain tak tahu. Sebab liputan tidak menyatakan. Saudara, ini keadaan kita ya. Baik saudara. Hari ini saudara, dapatan saya bahawa permohonan semakan Datuk Seri Najib untuk membatalkan sabitan dan hukuman penjara dalam kes SRC telah pun ditetapkan pengurusannya pada 21 Oktober. Jadi kalau benda ini ditetapkan, sepatutnya Datuk Seri Najib boleh dibebaskan. Sebab saya dengar ada pula bahawa permohonan semakan Datuk Seri Najib untuk membatalkan sabitan dan hukuman penjara dalam kes rasuah SRC ditetapkan untuk pengurusan kes di hadapan Mahkamah Persekutuan pada 21 Oktober depan. Dan perkara ini dimaklumkan oleh Peguam Bela Utama bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Pahaman saya, mungkin saya silap. Gertinya, kalau begitu, sepatutnya dibebaskanlah dulu Datuk Seri Najib, biar dia balik rumah. Sekarang nak dikaji semula. Dalam waktu yang sama, saya, Peguam Negara, kabarnya masih belum menetapkan apa-apa perbicaraan berhubung rayuan penghakiman oleh pendakwa raya terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam hari Jumaat lalu. Tapi media sosial yang anti kepada kepimpinan UMNO terus menyerang. Bila ada saja, inilah masanya bahawa keadaan sekarang ni kritikal untuk Datuk Zahid. Tak ditentukan ada tak ada. Memang ada permintaan, tapi sama ada diluluskan, sama ada perbicaraannya. Malah kata yang bawanya bahawa peguam penawar raya Gopal Sri Ram nak ambil alih. Katanya, jadi saya haraplah nak laporlah yang betul. Saya melihat saudara, saya cuba kita dengar hayati saudara, apa kata hakim yang menghakimkan kes Datuk Seri Zahid dalam perkara 171. Kalau saudara dapat dia punya kenyataan bertulis ataupun hujahan bertulis hakim, saudara, dia kata ini di para yang ke-171. Dia kata secara sepintas lalu saya mengingatkan diri sendiri bahawa saya telah memutuskan keputusan mahkamah ini setelah mempertimbangkan dan menilai dengan teliti keterangan yang dikemukakan oleh pendakwaan secara keseluruhan serta penghujahan kedua-dua pihak berulang kali. Saya sendiri pastinya telah mengelak daripada hari pertama untuk condong atau terpengaruh dengan sebarang komen orang ramai yang dibuat di luar kamar mahkamah. Dan sudah menjadi kewajipan saya untuk menegakkan keadilan tanpa pilih kasih dan rasa takut atau prejudis. Saya juga teringat akan kesucian sumpah saya sebagai hakim untuk memutuskan berdasarkan bukti dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Berdasarkan sebab-sebab dan analisa bukti dan undang-undang ini, kini telah tiba bagi saya untuk melafazkan penghakiman saya dalam kes ini. Saya dengan ini membebaskan dan melepaskan tertuduh daripada semua pertuduhan tanpa memanggil pembelaannya kerana pendakwaan gagal mengemukakan kes prima facie. Itu ketetapan yang dinyatakan oleh hakim. Jadi kita ni dah pemain media sosial ni nak petikai pasal apa saudara? Ya saudara,
Hari ini juga, waktu pembicaraan Dr. Najib, saudara, pasukan pembela telah mengemukakan yang orang duk berkata ya tak ya, betul tak betul. Hari ini pembela peguam Dr. Najib telah pun mengemukakan surat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menyatakan bahawa Dr. Najib telah menerima hadiah iaitu $100 juta daripada seorang lelaki yang dikatakan kerabat di Raja Arab Saudi 11 tahun dulu. Peguam Wan Azizuddin Wan Muhammad merujuk surat berkenaan kepada saksi ke-3 Jalan Raja Chulan R. Umar Devi. Surat itu tertera nama Abdul Aziz Majid Al-Saud yang juga bekas Gubernur Wilayah Madinah bertarikh 1 Februari 2011, dialamatkan bertajuk ini pengiktirafan sumbangan kepada dunia Islam. Jadi menurut surat itu, hadiah itu diberikan kepada Dr. Najib selaku pemimpin Islam moden sebagai menandakan persahabatan yang terjalin. Surat itu juga katanya dikeluarkan sebagai niat baik dan tidak mengharapkan sebarang faedah peribadi daripada Dr. Najib. Jadi hadiah itu tak sepatutnya ditafsirkan sebagai rasuah kerana ia bertentangan dengan amalan Islam dan secara peribadi tidak menggalakkan amalan sedemikian dalam apa cara sekalipun. Ini hanya tanda penghargaan peribadi saya dan berharap wang itu akan menggalakkan Dr. Najib untuk meneruskan kerja baik untuk mempromosikan Islam di seluruh dunia. Sekarang ni surat dah buka di mahkamah. Jadi saya tak mau cakap lain lebih. Saya tak mau cakap lebih dari apa yang berlaku di mahkamah, saya laporkan begitu. Saya harap sebab saya katakan tadi, kita nak jadi sebagai blogger ke, sebagai viewers ke, buat views masing-masing. Jangan kita terjebak dalam suasana berpihak. Saudara boleh menyokong, tak ada masalah. Tapi biarlah sokongan itu berfakta. Kalau saudara nak sokong parti keadilan, sokonglah banyak mana pun. Tak ada masalah. Ini kita mengamalkan sistem demokrasi. Kalau saudara nak menyokong parti PAS, sokonglah sebagaimanapun. Kalau anda nak menyokong parti Amanah, sokonglah sampai to the fullest. Ataupun nak sokong parti DAP pun, sokonglah. Terbuka. Kalau asalkan biar berfakta. Biar kita bercakap benda yang betul, yang jangan kita jadikan rakyat ini sebagai tempat untuk kita adu dombakan. Akhirnya rakyat di bawah tak tahu saudara. Sebab itu saya melihat ini order lama, order baru. Tiba-tiba katanya saat UMNO melakukan islah dalam kepimpinan, di saat UMNO mahu menurunkan calon-calon muda dalam pilihan raya umum yang akan datang, saya ketawa besar hari ini. Itu saya katakan order lama, barang lama, order baru. Iaitu apabila beberapa orang tokoh politik UMNO Perlis, kabarnya lah, saya belum pasti lagi, dikatakan make a comeback ataupun akan kembali semula dalam kancah politik di Perlis dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Dan mereka katanya akan bertanding atas tiket Parti Bersatu. Saya pun senyum panjang, saudara. Itu menurut pengurusi Bersatu Perlis, Saudara Abu Bakar Hafzah, dia kata penyertaan semula orang lama dalam PRU memenangi kerusi yang dipertandingkan di negeri itu kelak. Silakan. Itu saya kata sekarang ni. Antara sekonoknya tu, semua yang nak ditandingkan satu tu adalah mantan-mantan yang tidak lagi terpilih dalam oleh UMNO. UMNO dah lupa dah. Dah tak mau lagi mengambil mereka sebagai calon sekarang, sebab kita nak pilih calon baru. Antaranya ialah Tan Sri Muhammad Radi Syed Ahmad. Beliau merupakan mantan sesekerja UMNO dulu, saudara. Kemudian Menteri Sumber Asli Alam Sekitar, itu Tan Sri Azmi Khalid. Ya, saudara. Begitu juga dengan Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syed Razlan Jamalulai. Hingga ni. Jadi Abdul Jamil Saad juga berkemungkinan akan membuat kemunculan. Jadi 4 orang di Perlis lah. Perlis tak banyak kursi, dia ada 3 je kursi parlimen. Jadi kalau itu yang nak dilakukan oleh Bersatu, saya kata silakan lah. Rakyat nak tengok muka baru. Dia turun pula muka lama. Malahan saya dipahamkan juga bahawa mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badu juga akan diturunkan, katanya lah, akan bertanding di kawasan Rembau. Sebab Rembau besar kemungkinan akan ditandingi oleh Datuk Muhammad Hassan. Saudara, Gerakan Tanah Air, GTA. Ini parti-parti pejuang lah, saudara. Cuma saya tak khawatir nanti, walaupun beliau sebagai
mantan Ketua Polis Negara, tapi khuatir nanti hilang deposit, memalukan. Kerana GTA Negeri Sembilan yakin untuk memecahkan tembok kekuatan UMNO di Parlimen Rembau apabila meletakkan Tan Sri Abdul Hamid Badur. Ini keadaannya, saudara. Jadi akhirnya nanti besok orang Rembau besok tak tahu nak cari buang ke, nak cari jeloh pun dia nampak buang. Itu keadaan, saudara. Saya haraplah Tan Sri fikir banyak-banyak. Waktu sekarang ni baru masih lagi dalam musim bulan madu. Baru kahwin, eloklah teruskan kelangsungan berbulan madu. Jangan masuk politik ni, Tan Sri. Teruk nanti, orang balun nanti macam-macam. Sebab lihat sendiri, kalau mereka melakukan macam-macam, takkan UMNO nak diam diri. Tambah-tambah lagi kalau mereka mengata itu ini di kawasan di mana timbalan Presiden UMNO. Sebab itu sekarang ni, saudara, saya agak menarik kenyataan daripada Ketua Puteri UMNO, Datuk Zahidah Zarek. Dia kata bahawa apa yang dilakukan oleh mesej yang nak dibawa oleh parti mereka yang melancarkan Selamatkan Malaysia ni ialah merupakan isu lapuk. Menurut Datuk Datuk Zahidah Zarek Khan, dia kata kita sudah pun hampir tahun 2023, tapi masih melaungkan selamatkan negara daripada pemimpin yang pernah melaungkannya sebelum ini. Jadi katanya mengimbau kembali ke pemimpin itu pada tahun 2016. Tahun 2016, kata Datuk Zahidah, DAP, PKR, PAN dan PBM, mereka senada kononnya mahu selamatkan Malaysia. Jadi sekarang ni apa yang dilakukan oleh Trak Rafizi, kempen nak selamatkan Malaysia, adalah kempen lapuk yang akan dikita semula dengan harapan dapat sekali lagi menipu dan memanipulasi rakyat seperti apa yang mereka lakukan. Kerana mereka telah berjaya pada tahun pilihan raya yang ke-14 dulu. Jadi tak menafikan, kata Zahidah, Pakatan beri nama Pakatan Harapan berjaya menumbangkan BN selepas penguasaan selama 60 tahun. Tidak kita nafikan. Walaupun Barisan Nasional berjaya membina negara, apa yang kita lihat hari ini, tak apalah, kita berlapang dada terima keadaannya. Kita orang UMNO ni kita terima hakikat. Tetapi bila mereka menjana sekali lagi, kononnya selamatkan Malaysia ni, macam mana ni? Apa nak diselamatkan? Tak cukup dengan janji palsu, sehingga akhirnya Pakatan Harapan digelar parti yang selesa penuh dengan kehancingan. Akibatnya rakyat menolak mereka dalam siri pilihan raya kecil, pilihan raya Serabah, pilihan raya di Sarawak, pilihan raya Melaka, Johor. Jadi keadaan gini nak selamatkan apa? Dalam keadaan yang sama juga, kita sekarang ni tuntut diadakan segera pilihan raya bukan kenapa. Saya lihat kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda jelas. Dia kata, pertama sekali menurut Datuk Seri Ashraf Wajidi, kita perlu mengejerakan pilihan raya ini untuk menstabilkan semula ekonomi. Kita perlukan sebuah kerajaan dengan mandat rakyat. Hari ini, kerajaan yang ada hari ini, kita kena terima hakikat, bukan mandat rakyat. Kerana ini berlaku macam-macam, daripada Pakatan Harapan, langkah Sheraton, kemudian scheme of thing, kemudian berlaku sekarang ni apabila Tan Sri Muhyiddin tak jawatan bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri. Ini bukan mandat rakyat sepenuhnya. Saya kita kena terima hakikat. Sebab itu menurut Ketua Pemuda, kita perlu menstabilkan semula keadaan politik supaya stabillah ekonomi kita. Itu keadaannya. Kemudian yang kedua, kerana kita nak memastikan kerajaan yang efektif dalam menghadapi bencana. Kalau tidak, masih lagi dalam keadaan kerajaan yang ada hari ini, UMNO nak buat begini, PAS nak buat begini, PBM nak buat begitu, rakyat juga yang terkesan. Yang ketiga, kita nak memastikan kerajaan efektif dalam kita menghadapi krisis ekonomi global. Ini bukan main-main, saudara. Negara kita sekarang ni, tsunami krisis ekonomi global sudah berada di abang pintu. Lihat apa jadi pada ringgit kita. Sekarang ni RM4.62, nak jatuh 63, boleh jadi RM5 nanti. Saudara, bawa makanan macam mana? Dan paling penting, kata Ketua Pergerakan Pemuda, kita tidak mahu lagi tiada sabotaj dalam kerajaan. Dengarlah semalam, lantik dia sebagai Majlis Pemulihan Ekonomi, tapi sejauh mana Majlis Pemulihan Negara apa yang dipulihkan?
lain kali dia put a blame ataupun menyalahkan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Dan paling penting sekali, pemuda menuntut segera diadakan pilihan raya ini kerana kita mahu mengembalikan kepada rakyat itu mandat supaya mereka dapat memilih siapa yang mereka pilih. Pemuda UMNO, Parti UMNO, warga UMNO, kita tak ambil kisah. Kita bertarung secara kita, memang kita mengharapkan kemenangan. Tapi natijahnya jika suratan mentakdirkan orang lain yang berkuasa, kita terima dengan hati lapang dada. Tetapi asasnya kita mahu biarlah pemilihan kali ini, biarlah pimpinan negara, biarlah parti yang diberi kesempatan untuk kembali menterajui negara adalah parti yang dipilih oleh rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.